Selamat pagi kepada penonton-penonton setia Sejahtera Asia dan kepada penonton baru Sejahtera Asia. Kami nak sapa pagi anda dengan salam Sejahtera Asia. Baik, jadi hari ini kita turut bersiaran langsung di Facebook Sejahtera Asia. Jadi jom borak-borak dengan Jess sebab kita ada topik-topik yang menarik. Jadi mungkin anda boleh bagi tahulah apa first thing first yang anda buat pagi-pagi ni dan juga kongsikan pandangan anda mengenai topik kita pada pagi ini. Jadi topik kita pada pagi ini sedikit menarik. Bukan sedikit lah, sangat menarik sebab Jess pun memang kaki movie. Jadi kepada anda mungkin anda boleh kongsikanlah genre apa yang best dan juga movie apa yang best. Kita borak-borak sikit pagi ni bersama dengan Jess. Temanlah Jess sampai pukul 8.30 pagi nanti. Okey, jadi topik kita pada hari ini iaitu mengenai Anak Jati Sarawak menempa nama di Cannes Film Awards 2021. Jadi bagi orang ramai yang belum lagi tahu ataupun mungkin tak familiar dengan apa itu Cannes, jadi terletak di Perancis ya dan terkenal dengan Cannes Film Festival, sebuah festival tahunan yang menayangkan filem baru dari semua genre termasuk dokumentari dari seluruh dunia. Jadi tanpa membuang masa, kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Aiman Samad, VFX artis ataupun filmmaker anak Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia. Selamat pagi Aiman, good morning. Hi, good morning Jess. Ya, baik sehat je? Ya. Rindu tak dekat Sarawak? Rindu juga, lama dah si balik. Lama dah si balik kan? Dah berapa lama si balik? Around 2 years lah. 2 years, lama. Jadi, okey, mungkin Aiman boleh kongsikan ataupun bagi bagi sedikit perincian mengenai diri Aiman. Dah berapa lama jadi filmmaker? Kalau VFX baru bermula betul tak daripada Oktober tahun lepas? Yes, as a professional VFX artist, I started October last year since the COVID. But actually, I've been learning VFX or started doing VFX since umur 15 je lah. 15 when I started tahun. filmmaking, ya. Wow, too young. Sangat muda masa tu tapi dah pandai buat filem. Macam mana tercetusnya idea nak ikut ataupun nak menceburi bidang perfilman ni? Actually, my interest came since kecil lah, like since 5 or 6. Selalu nangga movie like every single day. Lion King and Home Alone nangga tiap hari. And then I think umur 15 nanti my dad or my mom pun laptop dan dia beri kami. And then I found out about iMovie lah. It's just the editing pun ya. So macam like maybe like it's possible for me like as a coaching person to buat film. And that time juga YouTube was a big thing, right? Betul. So I think there was a YouTube channel buka a film competition. It wasn't big, like I think the first prize was a Nintendo 3DS ke apa. But like thought it would be fun to try it out. So lekat sekolah bring my friends home and then we tried to shoot something lah with my dad's pun camera. And I actually had to act in it juga because the actors. Ya, betul. So multitask mama saya. Yeah, like belah dipun kamera dipun ke tangan. Yeah, so after a week later the results keluar. Sadly I didn't win first prize, but then the YouTuber, you know, they still mentioned our film like one of the funniest or one of the best ones. So I think that like sparked my interest gila. Like maybe I could do this further. Yeah. Jadi maksudnya tak menang tapi filem yang anda buat bersama rakan-rakan anda itu tadi menjadi bualan ataupun kiranya macam topik hangat lah sebab berjaya menambat hati mereka yang menonton, betul? Yeah. Wow, sangat interesting. Jadi kepada sesiapa belum tahu lagi filem apa agaknya yang memenangi Cannes Film Awards 2021 ini iaitu filem pendek Garbage Man, Nurse and Cop yang berlangsung selama lebih kurang 7 minit mengisahkan tentang seorang pengutip sampah yang ingin membunuh diri. Lepas itu seorang jururawat dan seorang polis yang kehabisan wang dan di mana mereka membuat keputusan yang telah memberikan impak dalam hidup mereka. So Encik Aiman boleh kongsikan bersama dengan kita apakah yang mencetuskan idea untuk untuk mereka filem mengikut tema inilah. Bagaimana tercetusnya idea itu? So the film I think during 2019. 2019. Yeah, and I think the idea was actually a mimpi. Oh, mimpi. Yeah, it was. I think the scene was like a nurse bring a baby and then terjatuh. So I think I was like interested in that idea and then like seeing how a character would like react to that situation. And also I thought it would be interesting to add like 2 more stories on top with the garbage man and the cop and their own point of view. And then
I wanted to explore, I think, the butterfly effect. Like, it's where, you know, if you do something, it will affect someone else, like in an unexpected way, kind of thing. Yeah. That, and also I wanted to explore the theme of like karma. If you do something wrong, then it will go back to you. And after that, I developed it even further. So I structured the film a little bit like, you know, there's a garbage man, nurse, and cop, and I started the garbage man pun story in the beginning, even though in terms of time, it's supposed to happen after. So like for the audience, when they watch it, it feels like a puzzle skit lah. Like hopefully it's more fun to watch it that way when they figure out like how they connect. It was fun because I also watched it last night. Oh really? Sebab filem pendek yang 7 minit ni dia macam banyak cerita ataupun moral of the story lah dalam tu yang kita boleh nampak. Jadi filem ini juga bukan satu-satunya filem yang direka oleh Encik Aiman. Jadi sebelum ni di bawah jenama JKK Films. Yeah. Okay. Anda juga pernah ada filem, contohnya mempunyai filem genre seram, science fiction dan juga action dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan titik permulaan penglibatan Encik Aiman di dalam industri filem dan yang mendorong sepenuh masa tu apa? I think it starts with, you know, like after the competition and stuff, I tell my parents about it, and then they support lah because my minat is from, I was a really young age, so I think my parents know that like if they ask me to do something else, I probably won't be able to do it. Like if I start a business, I'm probably not gonna be good at it. Betul. So they fully support me as a full-time filmmaker. Full-time filmmaker sampai sekarang ni lah. Yeah. So maksudnya memang ada planning untuk kekalkan menjadi filmmaker? Hopefully, yes. Okey, so kalau saya sebagai penonton kan, saya pun sedikit curious lah dekat sini, tertanya-tanya apa antara genre yang paling mencabar untuk Encik Aiman sendiri. Kalau lain-lain director memang bagi dia ada lain, contohnya mungkin filem seram yang paling mencabar ataupun action. Jadi kalau Aiman sendiri? Actually the like Garbage Man, Nurse and Cop probably like the one genre that I usually see bola, like it's kind of like a drama. Usually I bola action and horror, which is fun for me. Yeah. For drama, it's a bit hard. Well, I think generally challenge as a filmmaker when I was young in Kuching is that I couldn't really find orang lain with sama pala, you know, with the same interest. So, you know, when I have friends help me, they help me because they're just helping. They're not like interested in filmmaking. So sampai sekarang belum lagi jumpa ada kawan yang sekepala yang nak buat movie sama-sama, belum lagi. Belum ada passion yang sama. Lately I meet people, new people like those are interested in film. Yeah. Okey, bagus. Jadi mungkin lepas ni boleh keluarkan banyak-banyak lagi filem yang best-best kepada anak-anak Sarawak dan khususnya kepada penonton Malaysia secara amnya. Jadi bagaimana kita nak tahu bagaimana feedback orang ramai ataupun orang-orang di sekeliling Encik Aiman sendiri mengenai rekaan filem yang dibuat oleh Encik Aiman. Dan apa sebenarnya pandangan mereka? Contohnya mereka macam terharu ke ataupun ada yang bagi komen macam mungkin filem ni agak boring ataupun dan sebagainya. Ada tak feedback dan negative feedback? Especially when I first started, always curious what they think as a Kuching person to bola film. Like are they like Inga or like was it pelik? So at first they didn't take it seriously, like they thought like I was just doing it as a hobby. So I wanted to prove, you know, to my parents, to friends, and like the audience that I want to be a serious filmmaker. So I think the first one, 2013, called Exam, I shot in Kuching with my friends, and that was the first time I incorporate VFX, where there was a scene where a plane meletup in the sky, and I think that was the biggest reaction, kali, like seeing like how I put the effort in putting VFX, and then. I think that's what makes me pursue VFX professionally now as well. Ya, maksudnya Cik Aiman berjaya mengubah mindset orang ramai. Bukannya semestinya anak Sarawak tak boleh pergi ke peringkat antarabangsa, betul tak? Jadi kita ada perbincangan yang banyak lagi yang kita nak tanya kepada Cik Aiman. Teruskan kesetiaan anda hanya dalam Sejahtera Asia. Apakah itu kemurungan? Soalan klise tetapi sangat penting, sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi ini sebenarnya tidak. Kerana di segi bahasanya,
Kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedih lah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa, kita tak tahu kenapa, dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur, tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan. Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunianya yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan anda masih bersama dengan Jess, bersama juga dengan Aiman Samad, iaitu filmmaker ataupun VFX artist. Jadi Aiman, tadi kita dah kongsikan Aiman dah mula start dalam industri perfilman ni sejak umur dari 15 tahun lagi kan. Jadi dalam umur 15 tahun ni merupakan umur yang sangat muda. Mungkin apa antara cabaran yang Aiman boleh kongsikan masa mula-mula berkecimpung dalam industri perfilman ni? I think like I mentioned earlier, it's like kami seorang aja yang bola, and people usually take seriously lah when I first started. But I think I've been lucky with supportive parents and then yang friends, yang rela tidur jadi pelakon. But I think for like other young filmmakers that wants to start out now, and if they don't have like supportive parents, it will be very tough lah. But with the technology now, I think you don't have to pergi US to be a filmmaker. You can learn everything in YouTube. I mean, I'm still doing that right now. If you have parents that are not supportive, maybe if you're really passionate about it, then try to prove them wrong. Just keep doing it. Ya, betul. Dan maksudnya gunakan ataupun memanfaatkanlah maksudnya apa-apa social media yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita tahu, Encik Aiman juga merupakan seorang pelajar di sebuah universiti di Los Angeles. So pada pendapat Encik Aiman sendiri, apa perbezaan yang anda boleh lihat ataupun perhatikan dari segi budaya dan juga apa dari segi budaya rekaan filem di luar negara dan di tempat kita sendiri? Apa perbezaan yang ketara sekali? I think in US, like culturally, like movies or films are like in their culture, like, maybe because I was in LA, but like, if I make keluar pergi makan dek, and like I hear strangers keep talking to each other, they mostly talk about films, and they talk about them like pretty serious job. They argue and stuff, and then if they don't talk about films, they talk about the projects that they're trying to make, like, which is also filmmaking. Compare that to, like our culture in Malaysia, we're not really ingrained in film or filmmaking. So when kita nanggap cerita start, dia kelakar sikit and then they move on, right? So I guess it's quite susah to blame Malaysia that their filmmaking level is not the same. It's because I think
as a country, we're more known as a business or industry hub in Southeast Asia, and US is obviously known for their film industry. So Yes. And then Cik Samad mungkin boleh kongsikan juga sedikit pandangan mungkin apa keunikan yang anda ada pada negeri ataupun negara kita yang mungkin kurang diberi perhatian dalam industri perfilman? Okay, well, so the obvious, like in the surface, the things we know about Sarawak is our ecology, Yeah, ecology. our algae culture, our food, the rainforest, and I think that's like the movies that are usually made in Sarawak, and I think there's the latest movie coming out, right? Raja. What was it called? Raja Brook. Raja Pro, yeah. It's a Hollywood film about Sarawak, and then it's all about the native stuff. And yeah, and I think what we haven't really explored, or I don't know if I've seen it yet, but geographically we are split as a West and East Malaysian. And I think that's kind of interesting how, if you compare it to US, they also have West Coast and East Coast, like LA and New York. But their culture is not very different compared to, a West Malay and then a West Malaysian and an East Malaysian, right? So I guess that's what would be interesting to explore. Yeah, and then mungkin nasihat daripada Cik Aiman sebab Cik Aiman ni rising star dalam industri perfilman. Bagaimana mungkin kita di negara Malaysia ni boleh perbaiki industri perfilman negara? I think macam ada paradox juga because local filmmakers or local movies selalu pada like, our local audience seek support because dia seek minat dengan Malaysian movies. But like if we looked at like maybe other Asian countries or South Korea or China or even Indonesia, they're doing really well in the film industry right now. And I don't know if it's because they're a little bit more open-minded than us. Like in Malaysia, I think if you Google right now, like there's around 50 movies that are banned in Malaysia. Like there is this age limit as well. Yeah, age limit. The content is very It's very sensitive. Yeah, sensitive. Like even the very popular like Indonesian films that just came out, Raid and Raid 2, which is like an international hit, that was also banned in Malaysia because of the violence. So if Indonesia can like reach internationally because they're a little bit open-minded, maybe then we have to be a little bit as well. Oh, so pandangan Cik Aiman sendiri maksudnya di sini mungkin bersikap lebih terbuka ataupun open-minded. Jadi perancangan Cik Aiman sendiri selepas berakhirnya PKP ni, ada apa-apa perancangan tak? Mungkin ada filem pendek yang baru ke ataupun movie ke macam mana? Yes, I actually, because it's MCO, so I can't really shoot anything. But sekarang lagi working on an animation short film lah. An action horror. Yeah. Action horror? Yeah. Ada pelakon sendiri kah? Yeah. Kalau tak ada dekat Sejahtera Asia ni banyak. Okay. Kebanyakannya rakan-rakan Cik Aiman sendiri yang membantu dalam filem Cik Aiman? Yes. Oh, jadi mereka memang sporting lah ya? Yeah. Okey, bercakap pasal mengenai pelakon ni, pendapat Aiman sendiri mengenai pelakon Malaysia sendiri bagaimana? It's hard for me to comment because Mek lama dah sinangga. Oh, dah lama. Yeah. Oh. Yeah. So Cik Aiman kena tengok filem-filem Malaysia. Sebab saya nampak dalam filem yang filem pendek yang dimenangi oleh Cik Aiman tadi mengenai Garbage dan juga Nurse and Cop ni, pelakon yang diambil tu adalah pelakon luar negara. Oh yes, they're also actually my friends, but they're pursuing professional acting as well lah. So. Oh, yeah. Okey. Sangat menarik. Dan mungkin Cik Aiman ada kata-kata nasihat kepada mereka yang baru nak berkecimpung dalam industri perfilman ni, yang baru nak mula berjinak-jinak. Tapi biasalah, Malaysia dia macam orang Malaysia ni dia agak pemalu sikit, tapi talented sangat-sangat. Very talented. So apa kata-kata yang diberikan kepada Cik Aiman? Yeah, I think there's a lot of very, very talented people, right, in Kuching. Also, I have a girlfriend as well, like from Kuching. We went to high school together, and now she's even way more successful than I am. Like she worked on Fast and Furious 9 and stuff like that as an animator lah. So I guess just keep making it. Like you have social media, you have TikTok or Instagram. Show it to everyone. Show your work. Yeah, and just.
Oh, maksudnya dekat sini Cik Aiman, girlfriend Cik Aiman pun sama juga menceburi bidang yang sama. Ya. Wow, mungkin boleh bawa dia dekat Set Sejahtera Asia next time. Ya, next time. Ya, baiklah, terima kasih Cik Aiman atas perkongsian itu tadi sebab sudi meluangkan masa juga, dan kita harapkan agar karya Cik Aiman sentiasa sukses dalam industri perfilman. Terima kasih banyak-banyak sebab datang ke dalam Set Sejahtera Asia. Dan sebelum tu kita nak bacakan komen sedikitlah sebab ada yang komen ucapkan happy birthday kepada producer kita. Memang producer kita birthday hari ini. Selamat hari jadi ya. Ima, selamat hari jadi dan semoga panjang umur, murah rezeki sentiasa. Kita berehat sebentar sebab lepas ini kita akan kembali bersama Jess dan Wan Alif untuk topik ataupun news-news yang kami kabarkan kepada anda. Hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan nampaknya Wan Alif dah bersiaran langsung dengan kita pada hari ini. Apa khabar Wan Alif? Sehat je, Sihat, Jess. ya. Oh, kita nak Semput, nampak segak ah. Nampak segak hari ni. Amboi, nak kita pujilah tu dia segak. Mestilah sebab hari ini adalah hari yang cukup indah kita ya. Dari sudut pentadbiran negara kita yang bertambah baik. Bertambah baik, betul. Boleh kongsikan sedikit apa berita baiknya tu, Wan Alif? Ya, berita baiknya seperti yang sedia maklum oleh semua warga, terutamanya rakyat Malaysia, di mana di kesempatan ini juga kami di Warga Kerja Sejahtera Asia mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kalau ikutkan Timbalan Perdana Menteri yang ke-13 ini. Dan beliau terus dan kekal memegang portfolio sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga yang berita baiknya lagi, ya? kita nak ucapkan tahniah juga untuk YB Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein atas pelantikan sebagai Menteri Kanan Luar Negeri. Jadi Wan Alif, kita harapkan pelantikan ini nanti akan memberi kekuatan kepada seluruh jentera kerajaan dalam pelan pemulihan negara untuk menggerakkan ekonomi negara serta mengekang penularan pandemik COVID-19. Yang paling penting kepercayaan tu, Wan Alif. Kepercayaan kan merupakan komponen penting dalam kerajaan pada hari ini, betul tak? Betul. Dan macam ni juga bila kita tengok dalam media sosial banyak yang menzahirkan penghargaan, syabas dan tidak, termasuk Ketua Menteri kita. Melalui tak silap saya dalam Facebook Sarawakku, beliau mengucapkan tahniah. Tarik atas sikit. Oh, dia jatuh biasa. Kita semangat hari ni. Semangat sangat lagi. Mas tu. Jangan nanti. Macam Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Seri Hishamuddin juga dengan pelantikan ini, bila kita lihat apa yang dilakukan mereka sebelum ini sebagai menteri-menteri yang sebelum ini, iaitu gerak kerja mereka yang menguruskan hal penting negara seperti COVID-19 dan juga insiden MH370 serta MH17 dahulu, meyakinkan rakyat Malaysia yang mereka boleh dan terus mentadbir urus negara dengan cekap dan juga teratur. Yang ini kita nak harapkanlah. Betul tak, Jess? Dan pelantikan ini memberikan keyakinan untuk rakyat biasa ataupun kita sebagai rakyat mengharapkan sesuatu pentadbiran yang telus
dan juga pentadbiran yang kata orang kebajikan tu, rakyat negara berkebajikan. Rakyat utama, betul tak? Ya. Wan Alif kena betulkan Mas dahulu. Lepas tu saya nak jelaskan sedikit ya dalam perkongsian yang saya nak kongsikan di mana YAB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dia ada jelaskan sedikit di Facebook laman sosialnya. Tanggungjawab yang saya terima ini amatlah besar dikala rakyat sedang menghadapi cabaran paling getil dalam sejarah negara amanah ini. Saya akan jadikan tanggungjawab untuk terus perjuangan berkhidmat dan demi keselamatan kesejahteraan kita bersama. Sebenarnya kita semua dari segenap lapisan masyarakat ada peranan penting juga Wan Alif dalam mengawal penularan pandemik ini. Jadi bukan hanya setakat kita punya pemimpin tapi sebagai rakyat pun kita kena ambil tahu dan ambil apa segala cadangan pendapat dan kritikan daripada atau semua sebagainya orang, dan pastikan seluruh negara. Pastikan apa yang rakyat suarakan dinilai didengar oleh pemimpin-pemimpin ini agar kita terus menjadi negara yang mentadbir urus dengan cekap dan berdedikasi. Dan semoga kedua-dua yang berhormat kita, yang amat berhormat kita, Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri kita terus berkhidmat dengan penuh dedikasi dan memikul amanah rakyat dengan baik dan menjadikan kerajaan yang sedia ada ini terus membela nasib rakyat. Ya, apa yang penting kerjasama dan juga bersepakatlah menjalankan semua usaha yang dirancang di bawah Pembelaan Pemulihan Negara. Yes, betul itu Jess. Wah, semangat hari ni. Tahniah diucapkan. Lagipun saya nak tegur sikit, baju Wan Alif ni sponsor ke cantiknya? Tak ada, baju ni saya beli. Ada test juga Wan Alif. Saya tengoklah. Okey, Wan Alif perincian COVID seperti biasa. Wan Alif kongsikan perincian COVID Malaysia. Okey, perincian COVID. Aduh, masih tinggi lah Jess. Masih tinggi ke? Amat merisaukan kita, terutamanya kita sebagai rakyat Malaysia walaupun kita berada di Sarawak. Mungkin di Sarawak dalam angka yang selesa, tetapi kita kena tengok keseluruhan iaitu setakat semalam 7 Julai 2021 sebanyak 7,097 kes baru direkodkan dan dengan perkembangan terbaru ini jumlah kumulatif kes positif COVID-19 meningkat kepada 7,990 dan kes sembuh pula iaitu 4,863 kes yang telah pun dibenarkan discharge dan sihat walafiat dan kita harap dia terus sihat dan jaga jarak SOP dia. Dan 91 kes kematian baru dicatatkan semalam. Sangat-sangat membimbangkan, masih dalam dua angka. Dan 74,344 bagi jumlah yang masih aktif. Manakala untuk 899 masih memerlukan bantuan pernafasan. Dan kita harap benda ini cepat beredar. Sebab kita tengok Selangor 3,119 kes. Kuala Lumpur 1,005 kes. Dan Sarawak, kita ada dengar penjelasan COVID-19 Sarawak oleh Jess sendiri. Okey, macam mana Jess? untuk Sarawak, sedikit kelegaanlah buat rakyat Sarawak. Apabila semalam kes COVID-19 mencatatkan sebanyak 289 kes baru. Jadi total keseluruhan kes di Sarawak sebanyak 67,560 kes. Namun berita yang kurang menyenangkan iaitu apabila 3 kes kematian dilaporkan melibatkan 3 warga emas, iaitu 2 perempuan, 1 lelaki yang masing-masing mempunyai komorbid atau sejarah penyakit. Terdapat 2 pertambahan kluster iaitu kluster tempat kerja di Jalan Tasik Biru Bypass dan kluster komuniti di Sungai Bedil Besar Kuching. 1 kluster tamat di Jalan Kampung Yoh Bintulu. Kes sembuh baharu pula adalah sebanyak 308 orang. Jadi marilah kita terus berjuang bersama-sama jadikan angka COVID-19 kepada sifar COVID-19. Jadi kalau anda boleh, kami boleh, semua pun boleh. Betul tak Wan Alif? Betul. Sayangilah diri sendiri. Sayangilah keluarga kita dan juga rakan-rakan semualah rakyat Malaysia. Jangan pentingkan diri, betul tak Jess? Jangan selfish, itu paling penting. Betul. Yang penting kawal ke diri. Jangan pentingkan diri, kawal ke diri. Betul tak Jess? Betul. Jadi selepas ni Wan Alif, mesti macam biasa lah. Oh, kita ada tak sabar nak masuk kelas ni. Dah sabar masuk kelas, dah lama escape kan. Ewa lah escape pula. Okey, nanti kita akan bersama dengan Cikgu Azila dan Wan Alif di slot pendidikan. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Anak-anak bangun awal lah.
bersama. Kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Sudah tiba misi dan visi pasti kita teruskan bersama bagi kebangkitan belia negeri tercinta ekonomi digital saranan CM kita satu hati satu jiwa satu rasa satu bangsa semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana ini kenyala kebanggaan kita di mata dunia demi Sarawak ku serahkan segalanya siapa yang pandai-pandai mana Sarawak si pandai Sarawak sampai New York Mia kita nang bermandai jangan dicabar anak Sarawak the World Heritage for Sarawak Boknya. Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Tok Boknya. Ya, yang dikata oleh CM kita dalam video klip tadi. Okey, tapi kali tu kita berada di slot pendidikan Sejahtera Asia. Adik-adik dah ready? Tulis, jangan tak tulis. Ambil ilmu, cedok ilmu banyak-banyak sebab ilmu ni takkan habis sampai bila-bila. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada Cikgu Azila. Hello, good morning, Klausa. Oh, good morning. Oh, nampak biru semua hari ini, Cikgu? Ya, sampai emas pun warna biru. Wah, kelas. Cikgu sihat dah? Sihat, Alhamdulillah. Mana tak sihat, muka berseri-seri. Yalah, sebab kita tengok kehadiran adik-adik kita bukan sahaja mewarnai kita di depan TV mereka, tetapi mereka juga mewarnai kita di social media. Ya, betul. Dan semangat yang mereka tu pancarkan terus kepada kita di sini. Ada je soalan, ada saja pertanyaan, ajukan dalam live kami di Sejahtera Asia Facebook. Dan sebelum tu, Cikgu, saya nak sapa sikit pagi-pagi mereka ni. Selamat pagi daripada Azima. Ya, kita ada Nur Sikin. Good morning, Cikgu. Wow, hebat-hebat diorang ni. Aliyah Rugaya, hai Cikgu. Azik tau. Tapi, Cikgu, kita teruskan untuk mukadimahnya. Mukadimah geniusnya. Okey, genius. Hari ni sebelum kita sebenarnya nak masuk ke positive and negative number, kita sambungan daripada hari Selasa yang lepas. Yeah. Tetapi sebelum tu, kita nak test sikit. Lama tak jumpa Wan Alif ni. Aduh, risau pula ni. Ingat tak apa yang kita belajar last week? Kita ada cover on algebra. Udah kau. Udah. Leputnya mata. Gila. Dia senang sahaja. Contoh, saya berikan contoh. Okey, tarik nafas. Okey, 1/4 tukar warna lah. Tukar warna lah. Sikit warna tu. Okey. 1/4
kita guna X. Apa best? Hash lah, hash. Katakan kita guna hash. Guna huruf besar lah. Huruf besar. Hash, kita darabkan dengan apa? 4. Okey. Katakan kita guna B lah. Apa-apa huruf dalam algebra ni boleh guna apa-apa huruf. Ya. Yeah. So, kalau 1/4 hash darab dengan 4B. Ingat lagi tak macam mana nak buat ni? Rasa-rasa ingat. Cikgu teruskan dulu. Rasa-rasa ingat. Okey. Rasa-rasa ingat. Saya tahu dia memang ingat. Dia ingat. Sangat ingat. Okey. 1/4 times 4. 1/4 darab dengan 4. Dia akan jadi 1. Kan saya tahu. Cepat dia jawab. Cepat. Okey. Ingat lagi tak ni? Kalau huruf berdarab dengan huruf. X pula. Hash darab dengan B. Jadi apa? Okey, apabila huruf darab dengan huruf, ingat tak ni? Ingat. Okay. Dia jadi hash dan B dia HB lah. HB lah. Tapi cikgu tulislah HB tu. Okey, HB. Usually in algebra satu ni tak tulis. Tak tulis. Okay, satu tak tulis. Kita padam. Jadi HB sahaja. Jadi HB. Wan Alif ada apa-apa tak tentang HB ni? Macam familiar lah. Hari ni HB ni kalau tak silap saya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dan untuk makluman penonton semua, hari ini birthday producer kita. Apa? Harap dia panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu. Producer yang awesome, betul tak? Berapa puluh tahun umurnya? 90? 100? Umur dia berapa 90? 90 kot. Okey, itu kurang. Tetapi apa-apa pun, kita doa yang baik-baik untuk kita semua pada hari ini. Okey, cikgu. Terima kasih. HB, happy birthday. Happy birthday. Okey, kita dah throwback on algebra sikit dan dah sampai throwback ni sampai ucapan hari jadi kita dah buat. Inilah bestnya matematik. Betul. Kita boleh gunakan untuk kehidupan harian. Betul. Okey, back to positive and negative number. Hari tu kita dah cover sikit lah kalau tambah dengan tolak untuk positive and negative number. So, hari ini saya nak sambung iaitu dalam darab dan bahagi. Darab dan bahagi seriously jauh lebih senang daripada tambah dan tolak dalam positive and negative number. Dia tidak mengelirukan. Okey, kalau awak jumpa positif jumpa dengan negatif, jawapan dia nanti akan jadi negatif. Okey. Kalau jumpa negatif dengan positif, jawapannya pun akan jadi negatif juga. Ini samalah. Okey. So, kalau sama, positif ataupun negatif, yang ni akan jadi si kacak pula macam tu. Macam tu ajalah. Tu kacak lagi. Okey. Apa yang cikgu maksudkan ni positif negatif temu apa? Macam saya tengok positif negatif ni dia macam bateri lah. Tak boleh kena. Kalau kena nanti dia tak on. Betul tak cikgu? Betul. Contoh dua nombor ini kita darabkan apabila satu nombor positif, contoh. Kalau sama ini soalan yang biasa kita jumpa dari sekolah rendah lah. Apabila sesuatu nombor itu dia tak ada tulis positif, tak ada tulis negatif, maksudnya nombor itu memang nombor positif. Okey, kalau sama 4 darab 4 kan jadi 16. Ini biasa belajar darjah 3 pun dah belajar darjah 2 anak. 4 darab 4 adalah 16. Ini mengambil konsep daripada positif jumpa positif jadi positif. Kalau tandanya sama, dianya jadi positif. Answer. Jadi 16 positif number. Okey, apa contohnya kalau dua-dua negatif? Contoh saya berikan contoh negatif 2 darab dengan negatif 3. Ini selalu kita letak dalam kurungan lah. Ya, betul. Okey. Darab macam biasa. 2 darab dengan 3. Darab macam biasa. Okey. Dapatlah 6. Okey. Lepas itu kita tengok. Negatif dan negatif. Sama kan? Sama kan? Negatif. So, jawapan jadi positif. Betul. Okey. Positif. Inilah jawapannya. Tak ada beza jawapannya. Jawab 6 je. Tapi ada negatif, ada positif. Okey. Ini kita tengok balik. Macam mana jawapannya boleh jadi negatif? Okey. Contoh. Ini sama. Ini sama. Macam mana kalau tak sama? Tak sama maksudnya 4 darab dengan negatif 4. Okey. Kalau 4 darab dengan negatif 4, darab seperti biasa dahulu, awak dapat 16. Okey. Lepas itu, ini positif, ini negatif. Tak sama. Tak sama. Yang dua si kawan. Si sama kalah. Si bergerak. Jadi, dia akan jadi negatif. Jawapan akan jadi negatif. Nampak perbezaannya? Kalau dua-dua positif, jadi positif. Dua-dua negatif, jadi positif balik. Asal kawan, jadi positif. Yang ni positif, negatif. Tak ngam. Si ngamnya dua. Clear je. Negatif jadinya. Macam kita kawan lah. Kita kawan. Jadi ngam. Okey. Nak saya tunjukkan lagi contoh? Ya, boleh. Tapi boleh? sebelum tu, saya nak baca doa cikgu. Okey. Aduh. Ni kita ada, hai cikgu, Hidayat tu. Hidayat. So, anak murid cikgu tu. Dan
Seperti biasa, Puan Hajijah, Dayang Salmah. Selamat pagi Wan Alif dan Cikgu Azila. Selamat pagi. Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Dan kita teruskan bersama Cikgu Azila. Okey. So, ramai dah bersama kita hari ni. Oh. Okey. Apa lagi saya nak tunjukkan? Okay. Padam tak? Apa lagi nak dipolah? Tengok. Okey, now. Macam mana kalau dia dua-dua negatif, dua-dua apa pada aku tu? Negatif dua-dua, positif dua-dua dan satu ini tak sama. Kalau tak sama. Okey, teruskan lagi kalau tak sama lagi Betul. Tapi kita darab seperti biasa. Ini negatif 2 times dengan kita letakkan 8 lah. Okey, dari sini kita boleh nampak this is a negative number. Betul. Ini adalah nombor negatif. Ini kalau tak ada tulis apa-apa, adik-adik tingkatan 1 ni baru nampak benda tu nak? Baru nampak negatif, positif. Kalau tak ada tulis apa-apa, ada juga yang tanya dengan saya. Cikgu, kalau tak tulis apa-apa ni dia positif ke negatif? Jawapannya positif. Positif. Semua nombor yang kita jumpa selama ini adalah nombor-nombor positif. Positif, Contoh umur kita. Umur Wan Alif berapa? 75. 18. 18 itu positif. Semua nombor yang kita jumpa ini positif. Jadi ini negatif 2 darab dengan 8 darab seperti biasa dapat 16. 16 juga. Tetapi dia tak kawan, dia tak ngam. Okey, ini negatif, ini positif tak sama. So jawapannya jadi negatif. Negatif 16. Negatif 16. Wah, mudah. saya nampak jawapan tadi. Haziq Senang. dah beri jawapan. Haziq dah beri jawapan. Negatif Terima 16. kasih Haziq. Nyamadah cikgu. Smart cikgu pagi tu. Nang cikgu tu sentiasa smart, sentiasa nang kacak medes dia. Ya, malulah pada macam Haziq tu. Haziq tu pandai Haziq tu nak ambil markah besar tu. Okey, apa-apa pun adik-adik teruskan bersama dengan kami orang di Sejahtera Asia, tapi rehat dulu dengan minum kopi ke susu Milo ke apa sebagainya lah. Okey, kembali selepas tu bersama dengan kami Cikgu Azila dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam kami di Sejahtera Asia dan slot pendidikan Sejahtera Asia semestinya bersama Cikgu Azila. Tadi Cikgu Azila ni ada gelabah-gelabah sikit mengajar. Saya hairan kenapa? Rupa-rupanya dia dipantau. Siapa yang mantau dia? Bonda dia komen dalam ni selamat pagi iaitu Dayang Hajar Salmah. Patut dia bergegar-gegar tangan. Kena pantau pihak audit rupanya. Tapi tak apa. Hai mak. So kita teruskan cikgu walaupun dipantau. Okey, now apabila ada kurungan, okey, kita masuk balik. Dulu masa sekolah rendah, adik-adik di tingkatan 1 tahun lepas dia tak jumpa lagi kurungan. Betul. Okey, contohnya jumpa macam ni. 2, 4. Ini adik-adik maksudnya 2 darab 4. Kita dah pro sikit dah tingkatan 1 ni. Kita tak always guna 2 darab 4. Kadang-kadang dia beri dalam simbol kurungan begini. Okey, contoh soalan macam tadi, dia sesuatu yang baru tapi awak dah boleh cover dah, awak dah boleh handle dah. Tapi sekarang yang tadi tu tak cukup wow, dia tak cukup angin genius dia sangat. Tak cukup power lah. Boleh bagi yang susah pun tak apa. Okey, yang ini apabila soalan itu dah bertambah sedikit lah. Dia punya levelnya dah tambah lagi lah, macam main game bah, level tambah. Main level. Okey, sekarang kalau kita libatkan sekali tambah dan tolak at the same question. Contoh negatif 2 tambah dengan 3 negatif 4. Okey, contoh soalannya begini. Dalam ini ada positif, ada negatif dan ada darab, ada tambah. Okey, macam mana kita nak handle? Ini buat dahulu. Macam biasa darab kita dahulukan. Okey, ini negatif 2, negatif 2. Okey, ini tambah. Okay. 3 darab dengan 4 seperti biasa 12. Kan? 12, ini positif, ini negatif. Betul. Positif, negatif tak sama kan? Betul. Okay, bila tak sama, jawapan akan jadi yes 12 tapi negatif. Okey, boleh faham Boleh faham? Yang kat Facebook ni boleh faham? Adik-adik faham? Faham tak ni? Okey. Harap-harap faham lah Harap-harap faham ke terlalu kusyuk ni? Macam Haziq ni. Dia cakap, panjang. Panjang Haziq kan? Okey. So, apabila begini, awak tengok ini, kurungan kita mesti buang terlebih dahulu. Macam mana nak buang kurungan? Tengok balik daripada prinsip ini. Sama, positif. Tak sama, negatif. Tak sama. Tak sama. Positif, negatif, tak sama. So, buang kurungan dengan menjadikan ini tak sama jadi tolak. Negatif. Sekarang dah lebih senang.
negatif 2 tolak 12. Ini saya ada bawa yang ni pada hari Selasa yang lepas. Ya. Kalau kedua-duanya negatif, iaitu negatif 2, negatif 12, kita tambahkan sahaja negatif 2 tolak 12, dia jadi 14, tetapi jawapannya negatif. Okey, kalau tak faham kenapa ni jadi negatif 14? Okey, sila rujuk balik apa kita buat pada hari Selasa yang lepas. Yang hari Selasa lepas. Yang tu saya bersama Jess masa tu. Dan Alia Rugaya. Ni Haziq. Faham. Panjang ni cakap faham. Dan sekali lagi dalam Facebook ni, saya tengok Nur Syakinah Hazmi. Faham cikgu? Oi, faham. Faham dia orang ni. Tengok yang apa nama? Yang hari Selasa betul tak cikgu? Kalau nak tahu lebih lagi hari Selasa tu. Kalau nak tak tahu, tanya Cikgu Azila. Yang tanya saya, tanya Cikgu Azila. Kita boleh semak, refer balik pada live kita pada hari Selasa. Ataupun boleh kunjungi di Facebook, YouTube Sejahtera Asia. Boleh buat ulang kaji dekat situ. Saya ingat lagi, Nur Sakinah HB ni, nama dia Hidayat tadi. Ayah Rugayah ni Haziq tadi. Kedua-dua ini ada join masa hari Selasa yang lepas. Dia tak miss lah kata orang kan. Tak pernah miss, tak pernah tinggal kata. Oh, hebat-hebat anak murid cikgu ni. Boleh saya satu lagi contoh? Boleh bawa pergi set nanti cikgu? Boleh bawa pergi set? Boleh. Mak Sizik, Mak Sik Hidayat. Haziq nak tak pergi set? Sejahtera Asia. Belajar sama cikgu. Nak tak? Kalau nak, komen nak. Komen nak tak? Okey, apabila soalan begini, negatif 4 kita tambah dengan 11, ini negatif 18. Oh, ada nombor besar cikgu, kena nombor besar gila. Besar nombor ya. Relax, kita pernah study ni, kita pernah cover on this part. Apabila nombor 2 digit darab dengan 11, kan ada tricksnya itu, kita dah belajar buat magicnya. Okey, ini dahulu negatif 4 dahulu. Okey, 11 darab 18. Ingat lagi kalau 2 digit number darab dengan 11, 1 dan 8 tambah jadi 9. So jawapannya 198. Yang ni jangan lupa darab 11 ni kita dah ulang banyak kali dalam set Sejahtera Asia ni. Okey, hostnya ingat nak kan? Okey, 198. Ingat Okey, ini 198. Positif, negatif. Saya buat teruslah. Negatif 198. Oh, so, cepat. Haziq cepat jawab tu. Sekali lagi. Haziq dah buat jawapan dah. Okey. Now, negatif, negatif. Apabila dua-duanya tolak, dua-duanya negatif lah. Kita tambahkan sahaja. 198 tambah dengan 4, kita dapat 202. Tapi ingat, jawapannya is negatif. Masih lagi number. Negatif. Dalam Nelio. Telan Elio. Telan nafas. Telan nafas. Telan Elio. Jangan telan nafas. Boleh faham boleh faham tadi. Okey. Hidayat pun kata, saya boleh bayangkan muka-muka mereka ni masa tu memang bulat dari mulutnya. Dia muncung dia panjang. Macam tu lah. Kita tak boleh tunjuk muncung sebab kita pakai mask. Tapi adik-adik kita walaupun muncung tu panjang tapi dia orang faham cikgu. Faham. Cara cikgu ni terbaik lah. Sebab saya tengok sini kita masih ada 3 minit lagi cikgu. Cikgu tambah lagi apa lagi soalan menarik sebab dia orang ni masih lagi berada setia bersama kita dalam Seluk Pendidikan ni. Okey, ni saya seronok ni. Bagi saya another 3 hours boleh tak? Nak request ni. 3 jam. 3 jam. Cikgu boleh saya balik dulu. Boleh nak balik. Okey, kita masih sama dengan soalan tadi. Contohnya 10. Kita ambil nombor senang sikitlah kali ni. Tapi again masih juga melibatkan nombor yang besar iaitu 32. Ini negatif 11. Okey. Kita dah belajar beberapa trik sebenarnya. Darab 99 kita dah belajar. Darab 5 kita dah belajar. Yang ni saya nak bawa kepada darab 11. Darab 11. Okey. 10 kekal sahaja di sini. Ini positif, ini negatif. Kita letak awal lah. Okey. Positif, negatif akan jadi tolak kan? Akan jadi negatif. So, 32 darab dengan 11. Yang dekat Facebook ni boleh jawab tak? 32 darab 11. Tanpa tekan kalkulator, tanpa ambil pensel. Sampai cepat. Jawab. Tanpa buat bentuk lazim. Boleh buat dengan cepat tak? Okay, apabila kita dah tahu dia punya trik sini, macam saya cakap dengan Gas minggu lepas, soalan ni kita boleh jawab sambil bercakap. Si Pulung hitung. Tapi memang bercakap. Cikgu kalau nak jawab. Tak, sampai cakap dia lain lah. Okay, 32 times 11. Aziz dengan kawannya dah jawab dah. Okey, so ini dapat 352. Wow, cepat. Haziq. Lepas tu Nur Sakinah. Nur Sakinah tadi siapa? Hidayat kawannya. Hidayat. Okey. So, ini macam biasalah. 10 tolak dengan 352. Kita dah belajar juga pada hari Selasa yang lepas. Kalau nombor kecil tolak dengan nombor besar, macam biasa saja. Tolakkan sahaja. Cari dia punya beza. Okey. Tolak 352, awak tolak dengan 10, awak akan dapat 342.
tetapi memandangkan ini pelik sikit sebab kecil tolak Pelik besar sikit. jawapannya jadi negatif. Yeah. Negatif 342. Oh, tahniah kepada adik-adik kita yang setia dengan slot pendidikan bersama Cikgu Azila walaupun berada di rumah masih lagi PDPR tetapi semangat macam tu yang kita nak, semangat mau belajar sampai bila-bila. Ya, Jadi terima kasih kepada Cikgu Azila Sama-sama. atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. InsyaAllah. Sangat awesome Cikgu Azila Terima hari ini. kasih. Oh, segak bergaya biru jadi orang ini. Dan sebelum kita mengundur diri untuk Sejahtera Asia pada hari ini edisi Khamis betul lah. Khamis hari hari ini. tu. Nak pantun sikit lah, pantun nasihat. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan. Segala yang buruk letak di tepi. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada semua penonton Sejahtera Asia hari ini. Saya Wan Alif dan juga Cikgu Azila, daripada Inspirasi kami cetuskan Inovasi. Jumpa lagi pada esok hari bersama lagi. Ghazali. Ada lagi. Okey, bye. Assalamualaikum.